Assalamualaikum dan salam sejahtera Top Notch. Anda bersama saya Zana binti Muhammad Azhari serta juru kamera Muhammad Qaffar Razi untuk liputan kali ini. Kini saya berada di Hotel Trove sempena Karnival STEM Peringkat Kebangsaan kali ke-6 tahun 2022 yang dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Bersama-sama dengan saya Dr. Hajar Norisah binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Baiklah, soalan pertama saya ialah pendidikan STEM merupakan salah satu usaha KPM untuk memperhebat pengajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik bagi mendepani cabaran masa kini. Justru itu, apakah usaha KPM dalam memastikan pendidikan STEM ini dapat diterapkan dalam bilik darjah bersesuaian dengan tahap penguasaan murid-murid yang berbeza dalam sesebuah kelas? Okey, terima kasih. Okey, selari dengan tuntutan Industrial Revolution 4.0, kita sebenarnya sedang menuju ke arah itu. Kita mempersiapkan generasi Malaysia untuk menjadi sumber tenaga manusia supaya mereka dapat bersama-sama bersaing di peringkat global. Jadi kita lihat dalam banyak usaha yang dilaksanakan oleh KPM untuk memastikan penguasaan STEM ni. Satu yang paling penting ialah kita meletakkan nisbah, iaitu pencapaian 60-40. Nisbah ini penting untuk memastikan pendidikan STEM pada masa akan datang mencapai satu tahap yang kita nak. Itu yang antara usaha. Selain itu dalam bilik darjah. Jadi kita memastikan kurikulum yang kita gubal ataupun pendekatan yang kita ambil, topik yang dipelajari itu adalah selari dengan kehendak STEM, dari segi subjeknya dan juga dari segi aktiviti. Kita faham yang ditanya tadi ialah pencapaian yang berbeza. Ya, murid ini belajar menggunakan kaedah berbeza, sebab itu pelbagai pendekatan digunakan. Ya. Terima kasih Doktor. Seterusnya ialah melihat kepada pencapaian anak-anak dalam bidang STEM pada hari ini, adakah kejayaan mereka ini mencapai objektif KPM dalam bidang STEM? Okey, sebenarnya nak kata mencapai sepenuhnya belum. Pada saya, apa yang penting ialah kita sedang bergerak menuju ke arah itu. Dari segi kuantiti memang kita belum mencapai apa yang kita sasarkan. Perjalanan masih jauh dan pada KPM perjalanan ini mesti diteruskan. Jadi dari segi kuantiti kita belumlah mencapai apa yang kita nak. Kemudian dari segi kualiti pula kita juga sedang menuju memastikan peningkatan kualiti dari segi dari pelbagai aspek, antaranya ialah penguasaan inovasi yang dihasilkan dari segi kandungan konten subjek dan sebagainya. Jadi kita masih sebenarnya belum mencapai, tetapi saya tetap percaya dalam perkara ini dia ada permulaan tetapi tidak akan ada pengakhiran. Jadi usaha sentiasa diteruskan di pelbagai peringkat. Di peringkat kementerian, di peringkat JPN, PPD dan juga di sekolah. Malah kita juga menggabung jalinkan dengan pelbagai kementerian yang lain, ya. Terima kasih Doktor. Seterusnya, apakah harapan KPM kepada pelajar dalam bidang STEM? Kita harap murid-murid kita ni dia dapat menguasai elemen-elemen dalam STEM ni. Kalau kita lihat sebab itu dalam Sekolahku Sejahtera, saya ambil contoh Sekolahku Sejahtera, elemen eksplorasi itu kita nak membina rasa ingin tahu murid terhadap alam sekitar, terhadap tumbuhan, terhadap haiwan. Eksplorasi itu ialah sebenarnya asas kepada permulaan daya ingin tahu terhadap alam sekitar. Kalau tak ada rasa ingin tahu, bagaimana mungkin mereka eksplorasi, kan? Dan eksplorasi ini sebenarnya adalah a part of elemen ataupun unsur dalam pendidikan STEM. Dia mesti ada rasa nak tahu apa. Jadi rasa tahu ini apabila dikembangkan, berlakulah persoalan kenapa, bagaimana. Jadi sebab itu antara saya ambil satu contoh tadi ialah Sekolahku Sejahtera ada elemen eksplorasi. Ya, jadi maknanya harapan KPM ialah supaya murid-murid tak kira di mana, tak kira bagaimana rupa, tak kira umur berapa, kita nak dia ada penguasaan terhadap elemen STEM ini. Okey. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah pada hari ini.